Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Oh, dah. Oh, dia on. Oh, masya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur dan berterima kasih di atas undangan di dalam program kita pada pagi ini, ya. Juga kepada peserta semua yang hadir pada pagi ini. Saya bukanlah ingin mengajar, cuma ingin berkongsi pengalaman saya selama 13 tahun saya di bidang falak ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat sama-sama kita dapat manfaat bersama. Saya pernah dulu menjejak kaki di sini tahun 94 sehingga tahun 2000 saya pulang. Dan bila balik tu dalam 3 tahun menganggur, kerja kilang, kemudian mengajar di rumah, mengajar ngaji, kemudian pergi mengajar ngaji rumah-rumah orang. Okey, itu tahun 2003 baru saya mendapat pekerjaan di bahagian falak Jabatan Mufti. Bila masuk di bahagian mufti ni sebenarnya kosong, tak ada ilmu tentang falak. Bayangkanlah, masa belajar tu tak pernah belajar tentang ilmu falak ini. Apabila memohon pekerjaan melalui SPN, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Selangor, ditempatkan di Jabatan Mufti di bahagian falak. Mula duduk tu nak buat apa ni, ya? Tak tahu tentang falak ni kan. Kemudian jabatan, ketua jabatan Datuk Mufti menghantar kami ni yang duduk bahagian falak, yang tak ada pun ilmu tentang falak ni, dihantar mengikuti kursus, ya, di Uniza selama 3 bulan. Tapi tak straight 3 bulan lah, 2 minggu balik. Totalnya setahun tu dalam 3 bulan. Kemudian dari situlah baru mempelajari tentang ilmu falak ini. Terutamanya dia ada kaitan dengan ibadah kita. Contoh, untuk menentukan kiblat untuk kita solat, kemudian menentukan waktu solat, kemudian dalam bab untuk kita menentukan awal Ramadan, untuk berpuasa dan berhari raya. Di situlah, ya, kami belajar di Uniza dan juga melalui kursus-kursus yang dianjurkan, ya, oleh JAKIM. Okey. Setelah mengikuti kursus itu, kita pun menganjurkan juga kursus di Selangor lah. Saya di Selangor ni menganjurkan kursus untuk orang awam. Kita memanggil penceramah daripada Uniza, Universiti Malaya, penceramah. Kemudian semenjak akhir-akhir ini, ya, kita pun memanggil penceramah-penceramah ni, ya, akhirnya mereka menolak. Dia kata, Ustaz Latif sendiri yang ngajar. Kan? Kita pun tak confident mula. Bila keadaan macam tu, ya, guru kita daripada Terengganu kita panggil datang. Dia kata, ya, jauh kami datang ni, ya, Ustaz Latif dan kawan-kawan sendirilah yang di bahagian falak ini ngajar sendiri. Di situ sebagai satu cabaran. Selama ni kita mengharapkan guru-guru ni mengajar, kita pun belajar. Masa dia kita panggil menyampaikan kursus, kita sebagai urus dia pun turut sama mendengar. Kalau kita urus dia tapi tak mendengar, rugi, ya. Di situ kita dapat lagi ilmu, ya. Kita mengajarkan kursus, kita sebagai urus dia, kita mendengar sekali. Kalau urus dia duduk, ya, duduk dalam bilik tidur, alamat tak dapat. Jadi alhamdulillah, dengan kami ni diminta untuk menyampaikan ceramah itu, di situlah kita mula study, kan, nak menyampaikan ceramah ni kepada sekolah rendah, sekolah menengah, masyarakat awam. Kita pun study.
Rupanya disitulah sebenarnya yang Nabi sebut balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Rupanya bila kita sampai ni, ilmu ini bukan berkurang. Kalau duit 10 genih kita bagi 1 tinggal 9. Nampak macam berkurang tapi sebenarnya bertambah. Ilmu juga macam tu. Dia bukan berkurang, makin bertambah lagi. Sebab macam saya kan, nak datang sini mesti dah study dulu sebelum nak menyampaikan ceramah pada pagi ini. Jadi itu ya, menambah ilmu bagi saya juga ya. Dan adik-adik semua mungkin yang pertama kali ya, ataupun yang dah pernah mengikuti kursus falak ini, dia adalah satu ilmu falak ni adalah ilmu yang mengkaji pergerakan cakrawala kan. Al-Quran sebut kullum fi falaki yasbahun, setiap sesuatu itu beredar pada paksinya. Maksud dia, kita ni dan tujuan ibadah kita, contoh waktu solat ada kaitan dengan matahari. Kemudian dalam penentuan awal puasa dan hari raya berkaitan dengan bulan. Dari kaitan. Okey. Jadi ilmu falak ini perlu dikembangkan. Sebab apa? Kita bimbang sekiranya ilmu ini tidak dipelajari, kemungkinan besar satu masa nanti orang-orang yang bukan Islam yang mempelajarinya, boleh dipelajari benda ni. Dia yang akan menentukan nanti ni kiblat. Dia kata, you mau kiblat ni, you punya kiblat ataupun ini you punya waktu solat tak malu kan kita kan, orang bukan Islam yang mengaturkan kiblat kita, waktu solat. Jadi kita perlu mewarisi ilmu ini ya. Saya juga biasa ya dijemput oleh radio Selangor FM ya, di Angkasa Puri sana. Boleh kata sebulan sekali. Bayangkanlah, dalam radio ni bila bercakap ya, tak ada orang ramai macam ni kan, dengan DJ saja. Jadi pendengar melalui radio macam tu. Susah juga kita nak mengerang. Kalau sini senang kan, ada slide dan sebagainya ya. Sampai satu ketika bila dalam radio ni, isteri saya kan, Zaujah tanya, ada orang dengar ke bang? Ada orang dengar ke radio ni? Saya kata insyaAllah ada orang dengar. Rupanya bila kita keluar, saya di Jais tu, turun naik bangunan tu, ada yang menegur saya, Ustaz, semalam Ustaz keluar radio. Sedangkan tak nampak muka saya ni, tapi dengar suara. Kenal kita. Jadi ya, pendengar di luar sana rupanya ramai yang berminat. Banyak panggilan telefon ketika saya menyampaikan ni, bertanya soalan tentang falak. Kemudian yang menariknya, ada beberapa DJ. Bila kita masuk radio ni, kita berhadapan dengan DJ yang berbeza. Bulan ni DJ, yang ni bukan DJ yang sama. Ada seorang DJ, dia berminat dengan falak. Bila saya terang-terang dia berminat, dia berinteraksi dengan saya. Yang lain tu senyap, ya Ustaz teruskan. Teruskan. Alatul. Terus. Yang dia menimbulkan persoalan, saya pun jawab. Seronok macam tu kan, ada dua hala kan. Akhirnya dia namanya DJ Taizo. Dia berminat dengan falak. Dia kata, di mana saya nak belajar falak? Saya kata, mari kita belajar dengan guru saya juga, iaitu Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Ustaz Hanafiah Abdul Razak daripada Jabatan Mufti Johor. Beliau, saya masih lagi menuntut dengan dia. Dia antara seorang pakar falak di Malaysia. Okey, dia Universiti Melaya biasa panggil dia sebulan sekali. Pada hari Jumaat ada tarikh-tarikh dia. Saya pun masih menuntut lagi dengan dia. Dan satu hari tu pernah DJ Taizo ni datang ke kuliah Ustaz Hanafiah ni dan membawa seorang lagi DJ. DJ yang terkenal, iaitu DJ Halim Osman. Kenal tak? Tak kenal. Kenal tak? DJ Halim Osman. Dulu kita kenal dia yang roda kan, Putar Halim. Kita pula Putar Halim dekat radio. Itulah dia. Jadi rupanya ramai ya di luar sana. Kalau kita bicara tentang falak ni, ramai yang berminat. Dan semalam saya bersama dengan perwakilan di rumah Datuk Duta dengan
ya, isteri-isteri pegawai duta menerangkan tentang falak mengenai arah kiblat dan kita praktikkan semalam. Hari ini pun insya-Allah nanti kita akan praktikkan di luar menggunakan kaedah bayang. Sebab sekarang ni masing-masing dah ada peralatan canggih. Sekurang-kurangnya ada kompas, ada gadget semua ni, handphone semua ni. Sebab apa, alat-alat itu sebenarnya kalau kita uji dia, dia juga ada tarikan magnetik. Maksud dia kalau kita letak sama ada satu kompas, letak kat sini, kita letak kat sini arah sana kiblat, letak kat sini situ pula. Macam tu gadget kita kan, letak sini sana, seorang lagi sahabat kita buat kat sini sana pula. Jadi kita keliru mana satu kiblat yang sebenarnya. Oleh itulah dalam program-program kami mengajarkan kompas ni, tak payah diajar dah, masing-masing tahu. Kami mengajarkan teknik menentukan kiblat berdasarkan bayang matahari. Nanti ada cara dia. Bukanlah kita tengok bayang itu dah kiblat dah, bukan. Dia ada masanya bayang itu dah menunjukkan kiblat juga satu. Satu lagi bayang bila-bila masa, dengan bayang itu kita tahu mana kiblat. Faham ya? Nanti kita praktik mungkin baru boleh nampak. Jadi semalam ya, lepas ceramah tu, kemudian kita hitung-hitung dapatlah waktu, bilakah masanya kita melihat bayang itu kiblat. Semalam pukul 11.22. Hari ni pun tak jauh daripada tu. Mungkin 11.23 nanti kita tengok ya. 11.22 semalam kita pun keluar. Kan? Peserta keluar tengok bayang. Di rumah duta saya tanya, sebelum ni gadap mana? Dia kata sini. Kemudian bila kita tandakan bayang itu tak jauh daripada arah yang dia menghadap. Makna dia kita ikut yang bayang tu. Arah yang dia menghadap selama ni menggunakan kompas yang mungkin ada tarikan magnetik. Kompas ya, orang dulu rumah daripada kayu ya, kemudian surau masjid daripada kayu. Ya, kompas tu betul lah. Sekarang ni bila kita duduk di dalam bilik yang daripada konkrit ni, daripada simen ini, dalam simen ada besi, dalam simen juga ada arus elektrik. Jadi dia akan memberikan tarikan. Jadi tidak tepatlah kiblat kita. Jadi oleh itu alternatifnya nanti saya akan ajarkan ya, dalam tempoh satu hari ini betul-betul minta faham, dan boleh kita nanti menentukan kiblat berdasarkan bayang matahari saja. Boleh? Okey. Kemudian di samping itu, ini pengenalan dia. Sebelum kita masuk tajuk. Okey. Kami juga ya, saya bertugas di bahagian falak. Di samping itu, saya juga diamanahkan untuk memimpin satu NGO yang bernama Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor. Kenapakah ditubuhkan persatuan ini? Sebab ramai orang di luar sana minat tentang falak ini, nak bertugas di bahagian falak. Ustaz, ada kosong tak bahagian falak? Saya nak masuk. Oh, sedap ya. Ustaz, ada kosong tak nak masuk ke bahagian falak, nak bertugas di bahagian falak? Bukan senang nak bertugas di bahagian falak ini. Tunggu ada kota kosong, tunggu saya dan kawan-kawan pencen baru boleh masuk. Ya, bukan senang. Ramai ke luar sana, Ustaz, ada kerja kosong tak? Kita kata bukan terus direct dengan Datuk Mufti, kena mohon melalui SPN, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri di Selangor. Saya pun isi borang SPN. Isi borang dipanggil Temuduga. Penempatannya di Jabatan Mufti. Macam itulah. Jadi lupa dah apa. Berkaitan dengan sampai mana tadi? Saya lupa dah. Masya-Allah. Oh, assalamualaikum. Persatuan, masya-Allah. Okey, Persatuan Ahli Falak ini ditubuhkan 2008 dan saya dilantik sebagai Setiausaha Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor. Kita punya yang dipertua Persatuan Ahli Falak ni ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri Zainuddin daripada Jabatan Fizik Universiti Malaya. Hebat-hebat Datuk-Datuk. Jadi persatuan ini ditubuhkan untuk menghimpunkan peminat-peminat falak ini. Kita himpunkan dalam satu wadah. Kita buat persatuan, daftar dengan ROS.
dengan pejabat penata pertubuhan berdaftar. Kemudian kita juga bernaung di bawah NGO MAIS, NGO Islam di bawah MAIS. Kemudian kita buatlah aktiviti. Setakat ni ahli persatuan ada 800 orang. Tak ramai, nisbah dengan kita penduduk di Selangor ni ya. Orang luar juga boleh menyertai, ada daripada Terengganu, daripada Kelantan. Join kita punya persatuan, nama Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor. Tapi ramai juga yang menyertainya ya. Kemudian kita biasa buat nama program Kemara Falak ni. Kemara Falak baru-baru ni kami buat pada 29 Mei lepas. Dihadiri oleh seorang orang jauh, iaitu daripada Universiti Riyadh. Iklan ni bila disebarkan dalam WhatsApp, tersebar sampai ke Riyadh rupanya. Iklan ni Mesir sampai tak? Sampai sampai ke Riyadh. Jadi dia kata dia nak balik bercuti, orang Kelantan balik bercuti, dan dia kata saya nak ikut ke Kemara Falak. Alhamdulillah baru ni dia datang. Jadi adik-adik semua kalau berpeluang balik bercuti sebagainya, boleh hubungi kita ikut program ni. Program ini ya, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu kita buat pukul 3 petang. 3 petang tu saya ceramah macam ni, ceramah menjelang maghrib. Kita melihat matahari terbenam. Dengan matahari terbenam tu di mana kiblat? Sebab apa? Ramai masyarakat di luar sana, mungkin kita juga menganggap di Malaysia, bayangkan kita Malaysia dulu ni ya, nanti baru kita ambil di Mesir. Bayangkan ramai masyarakat di luar sana menganggap matahari terbenam tu kiblat dah. Sedangkan kalau kita lihat matahari terbenam ini di Malaysia, dia bukan statik pada satu tempat. Bulan 12 kat sini, bulan 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 sini, 6 sini, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, macam tu. Dia had laluan matahari ni 45 darjah. Okay? Kalau kita tu dalam Quran sebut Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Tuhan yang menguasai dua tempat terbit matahari. Itu sebenarnya dua timur dan dua barat, maksudnya dua. Allah menguasai pergerakan matahari yang terbit daripada timur dua tempat, iaitu belah timur paling ke utara, belah timur paling ke selatan. Dan dia terbenam juga macam tu, belah barat tetapi ada cenderung ke sebelah selatan, 6 bulan ke selatan, 6 bulan cenderung ke utara. Itu di Malaysia. Sebab kita duduk di tengah-tengah khatulistiwa, matahari 6 bulan utara, 6 bulan selatan. Kita di Mesir ni matahari semua di selatan. Nanti kita tengok ya. Jadi pernah saya lepas kita ceramah tu, kita praktikkan matahari terbenam mana kiblat ya. Ada seorang makcik, terima kasih Ustaz, saya ingat dia dah nak balik. Makcik, ada lagi ni malam ni dengan esok. Saya tak balik lagi, dia kata kan. Saya ucap terima kasih sebab selama ni dia kata dia menghadap matahari terbenam. Bayangkan, saya kata macam tu banyaklah arah kiblat ni makcik. Ya, bulan 12 dah kat sini, 1, 2, 3 banyaknya kiblat. Nak buat macam mana Ustaz? Dah matahari terbenam sana, situlah kiblat, situlah kiblat, dia kata. Kaabah sebenarnya ya, Kaabah kekal di tempatnya, matahari yang berganjak. Ya, bila matahari beranjak ke sini, takkan Kaabah nak ikut. Jom Kaabah jalan-jalan bersia-sia. Tidak. Kaabah kekal di situ, matahari yang berganjak. Bila saya sampaikan macam ni dekat kuliah maghrib, kita kata matahari berganjak kan. Dia menegur saya. Seorang bangun, minta maaf Ustaz, saya nak tegur Ustaz. Bukan matahari yang berganjak Ustaz, bumi yang keliling matahari. Apa kita nak buat? Senyum. Boleh kita senyum. Jangan bergaduh pula dekat surau. Terima kasih kepada abang yang menegur saya. Sebenarnya kita tak salah pun ya. Kalau orang tegur kita, senyum. Terima kasih abang yang menegur saya. Okey. Adakah kita yang keliling matahari ataupun matahari yang mengelilingi bumi? Dua-dua betul. Ini jawapan dia.
Saya pernah buat satu pameran. Ada seorang adun. Adun tahu, ahli Dewan Undangan Negeri. Orang besar yang berhormat. Datang dia sergah kita. Ustaz, saya tanya ni, dia tahu kita falak kan. Tunjukkan alat-alat falak semua. Ustaz, saya nak tanya ni, bumi yang keliling matahari ke matahari keliling bumi? Sergahnya kita ya. Kita pun senyum. YB, dua-dua betul. Mana boleh dua-dua betul? Macam ni YB dengar dulu. Okey. YB tanya. Okey. Begini. Kita ni terlalu kerdil di bumi. Bumi terlalu besar. Jadi apa yang kita lihat, betul tak? Kita lihat matahari yang bergerak, beda kan? Ufuk. Dalam Quran sebut sanurihim ayatina minal afaq wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan bukti-bukti kebesaran kami daripada ufuk-ufuk yang pelbagai dan pada ufuk diri mereka sendiri. Tahu tak apa itu ufuk? Ufuk itu ialah kalau kita memandang di hujung sana, kan antara langit dengan sama ada bumi ataupun laut, itu dah ada ufuk pandangan kita. Jadi kita ni duduk di bumi ni, ufuk kita itulah dia, ufuk. Jadi apa yang kita nampak? Wa fi anfusihim, ufuk kita adalah matahari yang betul tak terbit terbenam, lepas tu kat sini terbit dia hari ke hari tak nampak, bulan demi bulan. Bulan ni sini terbit, bulan depan sana pula, sana pula. Hari demi hari tak nampak. Situ je ustaz kata matahari berganjak situ je, esok tengok situ je. Tengok bulan depan sini, tengok bulan depan sini. Itu nama dia ufuk mar'i kita, pandangan kita. Ufuk hakiki, hakikatnya sebenarnya ya, bumi ini ya, kita macam ni boleh jadi siang malam sebab bumi kita berputar. Siang malam. Selamat datang sahabat saya. Sakit kan? Masya Allah. Okey, berputar jadi siang malam dan dia bergerak. Sebab dia bergerak mengelilingi matahari, bumi kita keliling matahari menjadi 1 tahun 365 hari. Oleh itulah matahari juga turut beranjak daripada tempat terbit dan terbenam dia. Dia faham? Jadi kita sebenarnya berpusing dan keliling matahari. Boleh. Okey. Kita lihat ya. Dalam Quran sebut masing-masing ya. Saya mungkin tak baca ayat dia, surah Al-Baqarah ayat 2 dan 9 ya, mengenai ulul albab ini. Kita ni yang mengkaji ni adalah di kalangan yang disebut sebagai ya li ulil albab. Maksudnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam ya, menunjukkan bukti bagi orang yang berakal, ulil albab. Kita lihat ya. Nanti saya akan tunjukkan ya, baru ni timbul satu persoalan di WhatsApp yang mengatakan bumi ni rata, bukan bulat. Nanti kita tengok. Okey. Kalau kita lihat ya, Allah kata aku jadikan langit dan bumi. Sikitnya cerita Allah langit dan bumi. Hakikat sebenarnya bila sebut langit itu, apa yang ada di langit. Kalau kita lihat apa yang ada di langit, kalau di siang hari nampak matahari saja. Sebab matahari ni dia memakan, seolah macam makan cahaya dia ya, terserak sehingga kita tak nampak objek yang lain. Sedangkan ada di siang hari, ada tak bintang-bintang, planet-planet? Ada. Sebab apa tak nampak? Sebab cahaya matahari itu, yang satu itu dominan cahayanya sehingga dia menutupi objek yang lain. Kalau di malam hari kita nampak. Itu pun kalau di tempat yang banyak cahaya, contoh di Kuala Lumpur kan, tengok dekat atas bintang dah berkurang kan lah. Kan, dia ada, bukan dia berkurang. Ada setengah orang salah faham, dia ingat bintang sekarang dah berkurang. Berkurang dua maksud, sebab kita tak nampak ataupun dia dah tak wujud. Dah tak ada dah. Sebenarnya dia ada, kita saja yang tak nampak. Biar dia kaji-kaji lagi, ada planet ya dan sebagainya, ada galaksi dan sebagainya. Okey. Ilmu falak ini ada sebenarnya dia berkaitan dengan ibadah kita yang saya kata tadi. Ya. Contoh ya. Dalam bab solat, kiblatnya macam mana, waktu solatnya macam mana, kita kena pelajari.
Kita kena pelajari dia. Puasa kan, tak lama lagi kita nak puasa ni. Bagaimana penetapan awal Ramadan? Yang kita nak sentuh hari ni satu bab saja, kiblat saja nanti. Mengenai zakat kan, cukup haul, okay, cukup setahun tu dari tahun miladi ke hijri, ikut kiraan hijri. Kerana biasa kita ditanya tentang untuk menasabkan anak tak sah taraf, kan, 6 bulan 2 lahzah. Kalau kurang daripada 6 bulan 2 lahzah, dia tidak boleh disabitkan ataupun dibinkan dengan ya. Jadi kalau lebih daripada 6 bulan 2 lahzah, baru dia boleh dibinkan dengan bapa yang berkahwin dengan isteri tadi. Jadi biasa dari Jabatan Agama rujuk, Ustaz, seorang ni bernikah sekian-sekian, kemudian lahir anak sekian-sekian, tadi hijri kita berhitung, oh dia ni 5 bulan. Jadi bukan anak tak sah taraf lah ya. Kemudian penentuan haji juga ya. Disebut dalam Quran, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang peredaran anak-anak bulan. Katakanlah ia adalah ya, qul hiya mawaqitu lin-nas, waktu-waktu yang tertentu untuk manusia, dan haji juga ya. Ada kaitan ibadah. Baru-baru ni ya, saya diminta oleh satu NGO, nama dia TQ, Travel Quran. Dia meminta saya untuk sama-sama mendaki gunung di Irau. Dia punya pengarah dia ya, seorang perempuan, telefon saya, Ustaz, kami nak jemput Ustaz sama-sama mendaki gunung Irau. Saya pun mula tolak. Tak ada kerja, saya mendaki gunung. Lagi orang perempuan telefon, nak ajak kita mendaki gunung, Gunung Irau di Cameron Highland. Ustaz, cantik Ustaz tempat dia. Dia ada hutan yang berlumut. Hutan ni penuh dengan lumut kehijauan. Ya. Boleh ambil gambar sana sebagainya. Ustaz tengoklah dekat internet gambar, macam mana saya pun search Mosi Forest Irau, cantik kan dalam gambar, cantik ya, bagus. Saya kata berapa jam dia nak naik ke Irau itu di Cameron Highland? Dia kata Ustaz 4 jam. Ustaz pernah daki gunung tak? Saya kata pernah. Saya daki gunung Sinai tu di Sinai. Daki gunung Sinai. Berapa jam Ustaz? Saya naik gunung Sinai 3 jam. Kan betul tak? Saya pernah pergi Sinai 3 jam. Saya memula, adik dia baru kan, diajak, dibawa, pergi. Dah naik atas tu, tobat dah lain kali tak nak pergi dah. Kan? Letih betul. Lepas tu pergi lagi 3 kali naik. Ya Allah, jatuhlah ya. Kemudian saya beritahu dia, minta maaf lah, saya dulu 16 tahun lepas pernah naik ke Sinai, tapi dah lama lah. Bila sekarang ni umur pun dah bertambah. Dah tua ni dah naik 4 jam pula. Saya tak nak pergilah. Ustaz, ada satu benda yang kami ajak Ustaz ni, baru dia cerita. Pelik juga nak ajak buat apa kan. Kemudian Ustaz pakar tentang kiblat ni kan. Mana tahu ni? Kita tahu, dia kata, dia tanya kan, bagian falak ada kepakaran tentang menentukan kiblat. Ustaz, ada satu benda yang penting di puncak Irau itu nanti, kita minta Ustaz menandakan arah kiblat. Saya dengar macam tu, tak boleh tolak ni kan. Tak apalah, saya pergi. Inilah orang-orang je. Ya, pergi ke atas sana, orang-orang muda. Di samping tu dia suruh kita bagi tazkirah dan sebagainya. Banyak benda lah ya, yang kita ajar macam mana kita nak berwudu ya, dengan air 1 botol. Ustaz, bukan 3 kali ke? Sekali je. Air 1 je mineral. Dia tanya, Ustaz, seluar kotor lah Ustaz, kena tanah. Najis ke? Tak. Semayang. Sejadah tak bawa Ustaz. Ada dia orang dah minta bawa sejadah sebagainya. Ada tak bawa sejadah, tak semayang sebab tak ada sejadah. Biasa kena ada sejadah, kena ada kain, kena ada songkok, kopiah. Ya Allah, macam tu. Kita buat ajarkan. Semayang macam tu. Sampai atas tu dia ada dua puncak. Puncak disebut anak Irau. Dia ada anak dia, ada bapa Irau.
Mak dia tak tahu. Ada anak Irau, bapa Irau. Kemudian dia sampai dekat anak Irau tu, Ustaz nak naik lagi tak? Cukuplah, orang-orang muda naiklah. Okey. Saya kata, saya cukuplah setakat anak Irau ni. Saya tadakan kiblat di anak Irau. Ketika saya nak menandakan kiblat tu, dah ada dah yang nak sembahyang Zuhur. Didapati arah yang dia nak ngadap tu utara. Saya kata kejap ya, saya baru nak buat ni. Saya guna kaedah bayang lah. Saya kata kiblat sini ya. Yang dia tadi nak ngadap sini. Yang lain pun saya kata kita sembahyang sini ya. Ada adik semua, ada anak semua. Kita sembahyang Zuhur dengan Asar. Kita jamak sini ya. Tak apa Ustaz, kami nak sembahyang kat atas. Masya Allah. Sudah kita ikut tapi okey tak apa, nak naik atas ya. Jangan lupa tau sembahyang. Tak apa Ustaz, nanti kami turun nanti. Kami nak sembahyang jamak takhir. Asar nanti di bawah. Saya kata, kita yakin kat sembahyang bawah. Tak apa Ustaz, kami orang muda boleh. Laju tinggalkan kita. Tapi apa yang berlaku bila saya turun ke bawah tu ya, saya dah jamak dah takdim Zuhur Asar. Saya turun bawah, hari hujan. Yang bawa kami tu kata, Ustaz kita turun lah, nanti basah kuyup kita. Saya turun sampai dalam buku 6 nya tu, tunggu dia orang ni yang dekat bapa Irau tadi tak turun-turun. Mana ada orang ni sampai maghrib. Mana dia Asar tadi. Ya Allah, saya kata tak ada ruang dah. Kalau dah turun tu tak ada ruang. Dia sebenarnya akar-akar dan diseliputi dengan apa nama ni, tak ada, kita tak pijak tanah, akar. Dan kalau kita pijak akar tu, oh macam tilam spring. Macam tu. Kita merangkak gunakan kudrat dah lama tak merangkak. Masa kecil merangkak, dah tua dia merangkak. Panjat, gunakan tangan dengan kaki. Itulah dia pengalaman saya menentukan kiblat di Irau. Okey. Kemudian ilmu falak ni bukan saja ada kaitan dengan ibadah kita. Dia juga sebenarnya ada kaitan dengan kehidupan kita seharian. Ya. Sebagai contoh, ya, berkaitan dengan ilmu kelautan. Tentang pasang surut air laut ini, dia ada kaitan dengan bulan sebenarnya. Ya, di Universiti Malaya Ustaz Hanafiah sekarang ni dia mengajar bab inilah. Satu kitab bernama Ajaibul Makhluqat dia ajar. Pernah dengar tak kitab tu? Saya pun baru pernah dengar dan ikuti dia. Di situ sekarang ni babnya adalah bab pasang surut air laut, yang mana dia ada kaitan dengan bulan tadi ni. Jadi kita ramai orang-orang yang nak ke laut ni jumpa Ustaz Hanafiah, terutama orang nak memancing dan sebagainya. Jadi pakai rujuk dalam kehidupan ni kan, nak mendapatkan ialah hasil daripada laut, kena tahu sebenarnya. Okey. Kemudian Ustaz Hanafiah juga dia kata sini, saya ambil daripada ni WhatsApp dia sebenarnya. Okay. Antara dia kata ilmu falak dapat dipahalkan untuk tumbuh-sarang dan hasil pokok gaharu. Okay. Ilmu falak juga dipahalkan. Kita gunakan dia untuk pembiakan dan lestari burung walid. Macam mana tu? Kena belajar lah tu. Ilmu falak amat berguna untuk kesuburan ternakan lembu, kambing, ayam. Masya Allah. Kan ya? Ustaz Hanafiah jadi pakar rujuk. Orang nak buat rumah burung walid tu Ustaz Hanafiah. Dia ada sebenarnya dia punya tempat yang sesuai, bagaimana kedudukan dia. Ini saya terangkan secara kasar je, tak secara detail ya. Okey. Kemudian perusahaan ternakan kambing dan lembu juga rujuk dia. Ustaz Hanafiah ya. Masya Allah. Ni tanam pokok gaharu juga. Okey. Kemudian mengenai air terjun juga dikatakan, baru-baru saya dengar ceramah dia, kalau kita tersesat dalam hutan contoh kan, nak tahu timur barat macam mana, dia kata air terjun yang deras dan kuat bunyi dia. Air terjun ada yang tak deras dan tak kuat, itu tidak menunjukkan arah timur barat. Tetapi air terjun yang kuat bunyi dia dan deras, itu adalah petunjuk timur dan barat. Boleh? Saya ikut baru ni sijil tinggi falak di ILIM pada bulan Mei yang lepas, dia terangkan tentang dia.
Kemudian, ni bagi orang Johor ya, dikatakan empangan Gunung Pulai di Johor. Siapa orang Johor sini? Angkat tangan sikit. Tahniah. Okey. Tahun 24, British dan Singapura, British telah memberikan empangan ini hak kepada Singapura. Bila dah dikatakan 90 tahun perjanjian dia, dipulangkan balik ke Johor baru ni ya, tahun 2015. Kemudian empangan Gunung Pulai ini ada 18 mata air. Empangan ini air dari mana tak putus-putus, daripada mata air. Dan mata air itulah sebenarnya orang British dulu telah buat dia punya lorong ataupun saliran dia. Ustaz Nafiah pergi setiap mata air ni didapati arah mata air itu dialirkan adalah timur barat. Arah mata air yang dialirkan utara selatan ada juga buat airnya dah tak ada. Dikatakan air ini dia ketika kemarau dan sebagainya masih maintain dia punya empangan ni. Dikatakan sebab orang British kaji, dia punya laluan itu hendaklah timur ke barat, jadi air dia ada je. Bila Ustaz Nafiah kata, dia dilihat ada je deras air keluar saja. Itu hikmah dia. Jadi itu ada kaitan ilmu falak ini, kita tahu timur barat. Nanti pun dengan bayang juga nanti kita tahu mana timur mana barat. Itu penting ya. Empangan ini tidak pernah kering walaupun kemarau warnanya, tidak pernah putus, ada air. Dan setiap 18 mata air itu orang British tulis nama dia. Dia macam abadikan nama dia. Ni sekian nama dia yang menjumpai mata air itu, dia tulis nama dia. Betul. Okey, ni dia empangan dia. Ni. Empangan tu di situ ada mata air 18 mata air dia tak kering. Ya. Bukan. Kemudian siapa orang Kedah sini, orang Kedah? Tahniah dia cakap. Sorang-sorang muncul Yang lain tu daripada okey. Baru-baru ni dikatakan Ustaz Nafiah telah dijadikan sebagai pakar rujuk untuk penanaman padi di Kedah. Diceritakan dia sebab orang dulu, kaedah orang dulu nak menanam dan sebagainya, dia orang dulu menggunakan kaedah kalender piyama nama dia. Apa kalender piyama itu? Dia merujuk kepada buruj-buruj. Apa itu buruj? Bintang. Orang dulu dia gabung-gabungkan bintang, ini buruj. Ini buruj. Buruj semua ada 88. Ya. Buruj matahari yang melalui buruj yang dilalui oleh matahari 12 buruj lah, sebab kita ada 12 bulan. Jadi orang dulu buruj ini muncul, ini kita waktu sesuai kita menanam macam tu. Buruj ini muncul, inilah waktu kita nak menuai hasil. Ya. Apabila sudah ada kepakaran tentang teknologi moden, dah ada saliran air, buat terusan dan sebagainya, akhirnya benda ni dah tak dicarakan. Lagipun nak mengejar hasil yang banyak. Dulu mungkin setahun sekali je bertanam padi. Di tempat saya pun di Sekincan dulu setahun sekali tanam padi. Sekarang 2 tahun 5 kali. Dia kata apa? Sekarang ni bila dah dah masa dah berlalu, memula dulu menjadilah sejak akhir-akhir ini dikatakan setelah dah 40 tahun ke 50 tahun ni, seolah-olah macam tanah tu dah macam jadi tepu dah. Tak boleh dah paksa dah dia. Kita paksa dia, letak dia baja dan sebagainya kan. Dia dah jadi macam tak lagi. Tak boleh pergi dah. Jadinya akhirnya mereka memikirkan macam mana nak menjadikan tanah ini. Ditanya Ustaz Nafiah, macam mana nak jadikan hasil kita ni kembali balik kualiti sebagainya. Akhirnya Ustaz Nafiah bagikan kaedah, maksud dia kita kena kembali balik pada zaman dulu. Soalannya dah cukup putaran dia, kembali balik. Tanah ni dah tak lagi, cakap tadi kan, tak boleh lagi dah. Kita paksa dia kan. Jadi akhirnya mungkin dia kata sekarang ni diminta Ustaz Nafiah untuk mengeluarkan kalender piyama ni balik. Dia kajilah balik kalender zaman-zaman dulu, tak keluarkan balik untuk zaman sekarang ni.
Dia salah satu pakar rujuk untuk menghasilkan balik kalender. Mana mungkin kalau orang tak belajar falak ni, dia nak menghasilkan kalender piyama tadi balik, yang rujukan buruk jalan bintang. Tengok ya, dia ada kaitan ya. Dia ada kaitan dengan kehidupan kita lah. Terutama pesawah dan sebagainya. Inilah panjang cerita dia. Okey, ni tak ada apa. Ni saya kata baru-baru ni, ini sebiji saya ambil daripada WhatsApp. Hujah-hujah orang yang mengatakan bumi bukan bulat tapi rata. Dengar sini ya. Macam mana kita nak menjawab? Sebab dalam WhatsApp ini ya, dia ada menyebut, dia kata dalam 5 ayat. Tadi boleh cari nanti ya. Saya tak nyatakan ayat dia, cuma disebut dalam Quran, ada sebut bumi ini Allah kata, Allah jadikan madada, dihamparkan, mihada, hamparan, firasha, hamparan, kemudian bisata, dengan sutihat. Kesemua ini ya, menggambarkan bumi ini adalah rata, flat. Jadi akhirnya ayat ni dikata apa? Jangan kata bumi ini bulat. Kalau kata bumi bulat, golongan ekstrim, dia kata kafir selalu. Dia mengkafirkan ya. Siapa kata bumi bulat? Kita kata kan sekarang terbukti ada penemuan moden, maksud dia ada gambar satelit kan, dah naik ke atas, nampak di ISS. Syekh Muzaffar nampak, tapi bukan bumi bulat je ni. Sebab dia 333 saja jarak antara Selangor ke Pening, lebih kurang macam tu naik atas. Nampak bumi bulat macam tu, tapi bukan bulat kecil. Dia terbukti, ambil gambar ni bumi bulat. Tapi golongan kata jangan percaya, itu orang-orang barat ambil gambar, dia pesongan kita. Jadi orang-orang barat ni, bila dia tahu ada ayat ni tentang bumi ni rata, orang barat kata apa? Tengok Quran tak betul. Bila dia orang dapat membuktikan bumi ini bulat, dia kata tengok Quran yang orang Islam pegang tak betul. Bumi rata kan? Dia pun kaji Quran, bumi rata, sedangkan penemuan bumi bulat. Walhalnya sebenarnya ulama kita dulu, ulama falak dulu, walaupun dulu tak ada alat yang canggih, tak pernah pun naik ke atas tengok bumi bulat, tetapi ulama falak dulu menulis dalam kitabnya tentang bumi. Dia tulis Qurratul Ar. Apa maksud qurrah? Bola bumi, maksud dia bumi yang bulat. Hasil daripada mereka meneliti ya, contoh berlaku gerhana. Bila gerhana berlaku, sebelum gelap betul, baru ni berlaku gerhana 9 Mac yang lepas. Di Indonesia gerhana penuh, di Malaysia gerhana separa. Kita lihat ada bulatan macam ni, putih lagi, terang lagi. Ini gelap, barulah nampak. Itu pun menunjukkan bumi bulat. Dan masa kita sekolah rendah dulu, guru kita menerangkan bumi bulat. Dia kata cuba tengok laut, digambarkan. Nampak kapal daripada sana, nampak dia punya apa tu? Serombong dia dulu, nampak bumi bulat. Ada pelbagai lagi. Kemudian dalam Quran juga sebenarnya ada menyebut, tapi tak secara direct tentang bumi bulat. Ini jawapannya. Okey, jawapannya ialah dalam surah Fussilat ayat 53. Allah kata, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan, kata Allah, kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-merata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri. Ini sebut tadi afaq, tadi ufuk. Ufuk-ufuk yang pelbagai dan ufuk diri mereka sendiri. Okey, kalau kita lihat kapal terbang kan, kapal terbang kita tengok laju ke lembab? Tolong jawab. A laju, B lembab. Lembab kan? Kita tengok, kita duduk dekat bumi ni, lembab betul lah kapal terbang ni. Bila nak sampai? Pelan. Itu ufuk kita yang berbeza. Ufuk kita di bumi, ufuk dia di angkasa, di udara. Dia merasa laju. Sebenarnya kita duduk kapal terbang pun tak rasa laju, macam tak bergerak je kan? Sebenarnya laju. Maksud dia ufuk kita lain. Ya. Kalau kapal terbang dia betul-betul lembab macam tu, tak payahlah beli tiket untuk duduk kat seat kapal terbang. Duduklah dekat dia punya sayap. Pakat ramai duduk kat sayap.
Apa jadi? Terbang kita. Jadi ini menunjukkan sebenarnya pandangan kita dengan kita betul-betul duduk di dia sebenarnya berbeza. Begitu jugalah sebenarnya. Nanti kita tengok ya. Kita ya yang duduk di bumi ni, ufuk kita nampak rata. Ufuk mar'i kan, pada pandangan kita rata. Hakikinya dia sebenarnya bulat. Kita tengok lagi. Tengok ya dalam surah An-Naml ayat 88. Ya, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Sunallahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Boleh kalau adik semua dapat, mungkin ada jawapan yang lain boleh kita tambah. Ini setakat ni yang kita lihat, inilah jawapan yang kita nak jawab kepada orang mengatakan bumi itu rata. Okey. Dan engkau melihat gunung ganang, kata Allah, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap satu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sungguhnya dia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Ya, kita sangka kita nampak gunung itu kekal situ kan. Ayat ni boleh dua kita terjemahkan, sama ada gunung itu sendiri sebenarnya dia ada pergerakan dia, tapi tak pergerakan yang drastik lah, dan pergerakan dia kan. Ahli mengkaji dia ada pergerakan dia, itu satu. Yang disebut seperti awan bergerak ini, kita tengok tak ada pun. Awan kan laju bergerak, gunung tak laju pun sebenarnya. Kalau kita berada di luar, betul lah kita nampak gunung tu berpusing. Macam kita duduk di bumi, tengok awan bergerak. Kalau kita keluar daripada bumi, kita nampak gunung itu bergerak macam awan. Maksud dia, bumi kita berputar. Dan benda yang berputar ini ya, adalah bulan. Kita lihat lagi. Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahar ini ya, ada perbezaan siang dan malam. Maksud dia bumi kita ni bukan siang saja. Ada yang bagi kita sekarang siang, ada bahagian dapat malam. Makna dia bulat. Ya. Kalau rata saja semua siang ataupun semua malam. Oleh kerana bulatlah menyebabkan siang malam. Ya. Kemudian ni nanti ya. Kemudian satu lagi ayat mengenai yukawwirul lail 'alan nahar. Aku putarkan, kata Allah, siang kata malam, dan aku putarkan malam ke atas siang. Putar-putar ni benda apa? Benda bulat. Kawir ini. Ya. Jadi itu antara jawapan. Kalau ada jawapan bagi nak tambah lagi. Ini saya lupa masukkan ayat yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Maaf kalau salah. Macam tu ayat ni kan. Aku putarkan siang malam dan aku putarkan malam ke atas siang. Kawir-kawir ini benar-benar. Jadi menjawablah kita, betul tak? Menjawablah golongan orang Islam juga, yang dia pegang Quran juga, tetapi dia tak kaji ayat lain. Kemudian bila macam ni, orang barat kata tengok ayat Quran sama ayat Quran bercanggah. Tadi kan disalahkan Quran. Quran kata bumi rata. Bila kita kata dalam Quran juga menyebut tak secara direct tentang bumi ini bulat. Dia kata ayat bercanggah. Kita jawab apa tadi ni? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ufuk kita yang pelbagai. Boleh jawab? Itulah kita menjawab. Boleh. Kemudian penting kita belajar falak ni bila timbul. Ni kan. Benda ni dalam WhatsApp ni, dalam Facebook ni, ya. Setiap tahun berulang benda ni. Jenuh kita menjawab. Malam ini jam 3.25 pagi waktu Mekah, bulan akan melangi tawaf Kaabah. Bulan ni Kaabah akan tawaf. Masya-Allah, ya. Bulan akan tawaf. Ini terjadi dalam 100,000 tahun sekali. Tetapi sebenarnya setiap tahun sekali, sebabnya diviralkan ni setiap tahun sekali. Tunggulah nanti 100,000 tahun lagi barulah keluar WhatsApp ni. Tapi tahun depan keluar lagi. Bila menunjukkan setiap tahun. Jangan salah faham ya. Kenapa dia terus 1,000 tahun? Nantilah tunggu 100,000 tahun lagi. Tetapi setiap tahun seolah-olahnya. Dia kata sebenarnya ayat ini akhirnya dia kata rebutlah peluang yang datang sekali dalam 1,000 tahun, 100,000 tahun. Memang kita untuk umat terpilih untuk berdoa pada waktu yang mustajab. Waktu Mekah, waktu tahajud. Ya, di Mekah sana waktu tahajud tengah malam. Kita Malaysia pagi, waktu duha.
Marilah kita rebut peluang kemasan ini bertahajud malam ini dan bersolat duha esok, meminta perkara positif di dunia. Ini nak menggalakkan kita duha dengan solat tahajud. Tak perlulah meletakkan benda pelik. Masyarakat kita bila letak benda pelik, letaklah betul-betul yang Nabi suruh tahajud kan. Nabi suruh kita anjurkan duha. Tetapi ayatnya tu tengok. Betul lah. Ustaz betul lah ni. Ya Allah, tahun depan dah. Tahun lepas dah ada. Ya Allah. Saya tak tahu ulang. Jadi betul ke? Nak tanya. Betul ke bulan itu tawaf? Tidak. Bulan itu semua cakrawala terbit daripada timur dan terbenam di barat. Semua terbit terbenam. Dia tak akan bila berada dekat atas 7 kali tawaf, kita putar. Masya Allah bulan pusing. Itu bulan lain. Pusing. Pusing. Sudah dia terbenam. Tak ada. Semuanya terbit terbenam. Boleh faham? Disabitkan dengan Mufti Ismail Mek. Dia pun menafikan. Sedap je letak nama. Mufti ni kata, Masya Allah nampak tu. Besar pula macam tu kan. Senang je jawab kalau ada nanti timbul isu tu, jawab. Tak betul. Okey.